Ustaz baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala an hayya'ana bi salatil maghribi thumma ba'dahu salatul isya. Falillahil hamdu ala ni'amihi wasyukra ala man ladzi an'amta lana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pertamanya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kira-kiranya ni pertama kali lah tempat saya sampai di Pantai Dalam Pantai Dalam Pantai Hilpa. So, saya dihubungi oleh Cik Rusdan. Dan saya berterima kasih kalau Cik Rusdan tak jemput. Dan tanpa restu dan endorsement dari pengerusi, rasanya tak sampailah saya pada malam ni. Kok mana pun kita kena faham punca kuasa. Punca kuasanya sampai kepada pengerusi. Dan pertama kali jugalah saya akan ada aiskrim. Subhanallah. Dia unik kan? Masya Allah. Bagus-bagus. Aiskrim tu kau punya. Okey, saya ucap terima kasih lah. Kira ni sebenarnya yang pertama untuk saya di kawasan Pantai Dalam ni, Pantai Hilpa. So bila dihubungi tu, sebenarnya satu risiko juga untuk AJK menjemput seorang yang tak dikenali. Jemaah-jemaah berhak nak argue dalam grup WhatsApp. Ni jemput ustaz mana pula ni? Tak pernah kenal, patah hidung, tak tahu YouTube, tak ada. Contoh kan? Tiba-tiba jemput. Allah, hamba Allah mana? Dan dia melakukan dengan keberaniannya, dengan restu jawatan kuasa masjid, pengerusi dan jemaah. Maka Allah mengizinkan juga pertemuan kita pada malam ini. Yang kita semua tahu tujuan jemputannya ialah tentang Rihlatul Isra'i wal Mi'raj, perjalanan agung Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya ila Sidratil Muntaha hatta laqiya billahi jalla fi ula. Sehinggalah Nabi bertemu Allah Azza wa Jalla secara live. Live tuan, live. Mubasyarah. Jadi itu tujuan jemputan pada malam ni. Dan kebetulan kita berada pada 27 Rajab. Betul 27 Rajab. Tapi sebenarnya dah masuk ke malam 28 lah kalau ikutkan. Pun begitu, saya insya-Allah dalam ruang waktu yang sedikit dan pertama yang saya berkenalan dengan orang-orang sini, saya masuk pun senang, Pak Gad tak tanya banyak pun. Kemudian saya tak tahu mana satu surau. Kemudian inilah anak-anak kecil inilah yang tunjukkan mana ustaz yang berceramah malam ni ke depan. Oh, Masya Allah, ramahnya orang sini kan. Allahu Akbar. So saya terhibur dengan anak-anak kita yang dah ada jiwanya di surau dan adanya jiwanya kepada rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi benda ni dia takkan jadi kalau pihak jawatan kuasa masjid, surau ataupun orang-orang tua ni yang kita bagi istilahkan tak buka jalan untuk dia orang datang. Ataupun kalau datang dengan aiskrim tu bagus, tak apa, bagi je. Dan akhirnya dia orang ni akan gembira. Dia orang ni rasa dihargai, dia orang ni rasa disayangi. Semua manusia nak kepada benda tu. Hatta kita di tempat kerja pun sama. Kalau asyik suasana toksik, kena hentam, kena cari salah, dah fikir dah, insya-Allah dah dapat bonus aku pula. So itu kita punya kelakuan kita. Yang kita nak ialah orang kasih pada kita.
Dan kita mengasihi seseorang. Orang sayang pada kita dan kita sayang pada seseorang. Dan itu pun tujuan hidup kita pun sebenarnya, untuk berkasih sayang antara kita. Dan kebetulan anak-anak kecil ni dia dah biasa dengan surau. Dan lepas ni dia orang yang akan pegang jawatan kuasa belia dan insya-Allah tak lama lagi. Dan terima kasih kerana jemputan yang bagus sebenarnya. Yang dijemput ni ialah tentang tajuk yang perlu dihayati oleh kita semua. Dan saya rasa semua masjid ataupun surau pun kita semua akan ikut trend. Masa Maulidur Rasul, tajuk Maulidur Rasul. Masa apa lagi? Taipusam tak lah. Maksudnya ni je lah. Yang bulan-bulan Islam ni, Al-Isra' wal Mi'raj. Lepas ni Nuzulul Quran. Apa lagi? Sini solat raya? Tak ada? Ada? Oh, Masya Allah. Solat raya. So lepas tu akan bertakbir, membesar-besarkan Allah. Dan kemudian akan ada jemputan imam-imam tarawih. Betul ke ataupun hanya gunakan internal punya tenaga? International itulah. Ana syuftu lihaula alladhina lam aru mithla sabiqun. Saya tak tahu ini kawasan international punya orang. Masya-Allah. Tak apa, kita menghormati semua jenis khilaf yang ada dan kita berlapang dada. Kalau kita nak pegang yang pendapat macam ni, pegang. Tapi bila dah orang lain datang dengan bawa pandangan yang berbeza, kita juga cuba harmonikan suasana tu. InsyaAllah satu tempat saja kita ni nak pergi ke syurga Allah Azza wa Jalla. Maka untuk apa lagi kita bergaduh? Kita berbeza pendapat itu perkara biasa. Dan memang kena berbeza pendapat pun. Kalau tak berbalah ni bukan manusia. Tetapi bagaimana kebijaksanaan mengurus perbezaan pendapat itu. Ni dia ada ciri-ciri pemimpin. Siapa tu? Mungkin pengurusi surau kita, Tuan Haji, insya-Allah, yang boleh mengharmonikan keadaan ini. Yang ni ada pendapat macam ni, kita tak nak jemput ustaz ni, nak jemput ustaz ni, tak apa, kita manage. Kita dibincang, bincang, akhirnya final say dari pengurusi, kan? So itu adab kita boleh berbeza pendapat, tapi bila kita dah buat satu keputusan kolektif, maka kita kena ikut. As-sam'u wa ta'ah. Dengar dan patuh. Itu apa yang Islam ajarkan kepada kita pun. Walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada satu tugasan malaikat yang kalau kita semua tahu, yang malaikat ini kerjanya meronda di atas muka bumi Allah. Yang satu hadis rawahu Muslim wa akhrajahu al-Bukhari, fa inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq wa yaltamisuna ahla adh-dhikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah wa ila akhirih. Ada satu tugasan malaikat ni, kerjanya ialah meronda. Tawaf tu, kita pergi umrah, haji tu tawaf. Yatufuna fit turuq, dia berterbangan dan mencari satu halaqah zikir, halaqah ilmu. Yatufuna fit turuq. Kemudian fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, dan apabila malaikat segerombolan ini melihat kepada majlis ilmu yang mengingati Allah dan Allah mengingati kita, yang merindukan Allah dan Allah merindukan kita, dan malaikat ini akan datang lalu melebarkan sayapnya, wa yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah. Apabila didapati sekelompok itu sedang mengingati Allah, mengingati hari kiamat, mengingati syurga dan neraka, soal halal dan haram, dosa dan pahala, lalu malaikat itu akan lebarkan sayapnya lalu berkata, halummu ila hajatikum, bagi tahulah apa yang kamu nak. Berdoalah, mintalah pada Allah. Dan itu yang dimaksudkan dengan doa malaikat. Kalau orang tanya kita, macam mana nak dapat doa malaikat, dia ada 2-3 perkara. Antara yang saya sebutkan pada malam ini ialah
bila kita datang ke majlis ilmu, insya-Allah lah majlis ilmu tu dengan jemputan seorang penceramah yang menyebutkan tentang qala Allah, kata-kata sabda dari Nabi, kemudian firman dari Allah, tanpa kona banyak lah, pasal dunia tak ada. Tapi bincang soal akhirat, insya-Allah malaikat akan singgah ke majlis itu. Dan lalu kita pun minta doa dengan Allah, dan malaikat akan mengaminkan, amin. Maka itulah cepatnya doa dia dikabulkan oleh Allah. So itu apa yang kita perlukan dalam hidup kita ni tuan-tuan, ialah kejar doa para malaikat. Bila nak dapat tu? Contohnya, mana-mana majlis ilmu. Kalau tanya saya, adakah malaikat datang pada malam ni? Wallahu ta'ala alam. Boleh jadi saya ni tak berapa bagus sangat, maka malaikat tengok, tak bagus, dia pun pergi. Macam tu je. Tapi yang pentingnya dalam hidup kita ni, bila kita tengah stres, saya macam tu tuan-tuan. Bila kita tengah tekanan, bila kita tengah sedih, bila kita rasa hidup kita ni down, tak tahu nak buat apa, buat benda ni tak jadi, buat macam ni pun salah, cakap salah, tak cakap pun salah, diam pun orang kata, bercakap pun lagi lah orang hentam. So macam mana nak buat ni? Mujalasatul ulama, carilah majlis alim ulama, pergi menadah. Duduk diam, tak faham tak apa. So kalau ada lah kita tengok Malaysia, siapa-siapa, Yasir Qadhi ke, ataupun yang sebelum ni Dr. Said Al-Kamali yang datang ke Malaysia, contohnya, tak faham tak apa, duduk dalam majlis ilmu dengan segala huraian yang telah disyarahkan. Wallahi na'azim, demi Allah, kelazatan yang tidak terkata. Susah nak bagi tahu dengan lidah, lisan susah untuk bertutur, tetapi hati itu merasakan kelazatan. Kena dengan apa yang Nabi sebutkan, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah. Tidak adalah satu kelompok itu berhimpun dalam majlis ilmu di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian dia cuba mempelajari ayat-ayat Allah, firman Allah, apa yang ingin dinyatakan oleh Allah. Dan muallimul khair, dan orang yang datang mengajarkan ilmu agama itu, menyebutkan tentang keesaan Allah, kebesaran Allah. Kecuali illa ghasyiyatuhumul malaikah wa yunazzilu alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan yang tidak mampu kita olahkan dengan kata-kata. Itulah rahatul bal, ketenangan jiwa. So bila kita tekanan sangat, sedih, cuba call pejabat mufti. Contohlah kalau KL, cara saya lah, saya akan call pejabat mufti, mana kuliah Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman, mufti wilayah. Dia orang akan bagi tahu update kuliah. Saya kenal Dr. Luqman ni, subhanallah. Saya anak murid dia, saya belajar dengan beliau. Dia salah seorang yang tak ada Facebook. Kalau cari dalam Facebook pun tak ada. Dr. Luqman ni tak ada Facebook. Dan Dr. Luqman ni seorang yang sangat low profile, senang didekati. Saya tanya beliau, Ustaz, kenapa Ustaz tak create satu akaun Facebook? Dia kata, saya tak nak kemasyhuran, saya tak nak populariti tu. Saya hanya datang, Tuanku Agong, saya tak mencari jawatan ni. Saya ialah pensyarah di UM, dan sampai sekarang pun perjawatan saya dipinjamkan sahaja. Saya hanya dipinjamkan, tanpa saya melobi, tanpa saya berusaha. Saya datang, kemudian sebagai mentaati pemerintah, maka saya sahut untuk menjawat satu jawatan yang besar ni, jawatan Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan. Dan saya tak ada Facebook, berpadalah kalau nak tengok saya, aktiviti ialah Facebook pejabat mufti wilayah. Itu sahaja. Maka ditanya, kenapa Ustaz tak buat, tak create satu Facebook? Saya tidak mencari perkara-perkara sedemikian. Saya hanya datang untuk buat kerja. Dan bila selesai tugasan saya, maka saya akan kembali semula ke tempat saya. Allahu Akbar. Dia punya tawaduk dia, rendah diri tu. Saya dulu belajar di Kuliah Melaka, sekolah almarhum Tuan Guru Ni Aziz, kalau semua tahulah, kalau semua mengenali. Saya di Pulau Melaka, dan saya
tengok kehidupan almarhum. Sebahagian orang kenal almarhum sebagai ahli politik, tapi kami, anak-anak murid ni tidak mengenalinya sebagai ahli politik. Kami lihat dari sebelum solat subuh dia akan keluar, dia akan ada satu mihrab dia di Masjid Pulau Melaka tu. Dan mihrab tu memang jarang orang boleh masuk. So mihrab itu menghubungkan antara pintu rumahnya memang beberapa langkah sahaja. Dan dia akan berada di mihrab itu sebelum solat subuh. Dia akan solat kat situ. Kemudian bila dah azan subuh, bila dah iqamat, baru dia keluar dari mihrab dia, terus mengimamkan solat. Dan bila kita kehilangan almarhum, saya cukup merindui kata-kata dan suasana tu. Saya cuba mencari, dan saya buat macam saya buat, saya call pejabat mufti macam mana saya nak dapatkan jadual Sahibus Samahah. Dan saya pergi ke satu surau tu. Dia berceramah tentang Isra' wal Mi'raj beberapa malam yang lepas. Dan bila saya pergi, saya dengar dia punya ucapan dia, ya Allah ya Karim, aku rindu suasana ni. Sebiji macam almarhum punya ucapan, yang begitu menenangkan saya, yang tidak ada menyalahkan satu sama lain, yang tidak ada melondehkan sesama kita, tak ada. Dia cukup bertenang. Dia cukup, saya tengok wajah dia tu, saya tengok Allahu Akbar. Ni saki-baki ulama' yang ada lah. Kita ramai ustaz-ustaz ni, kita ramai agamawan, lepasan ahli ilmu tu ramai. Tetapi kita mungkin kehilangan seorang yang alim, yang pada akhlaknya, yang kita tengok pada dia, kita ingat tentang akhirat. Allahu Akbar. Dan pada saya mungkin satu hari nanti, tuan-tuan mungkin cubalah, pergilah ke kuliah ilmu Sahibus Samahah. Seorang yang merendah diri, seorang yang tidak mengejar populariti, dan mengambillah ilmu dan mujalasatul ulama itu, berada dalam majlis ilmu bersama ulama itu. InsyaAllah tuan-tuan akan bertemu dengan ketenangan. Stres macam mana kita pun pergi cari majlis ilmu. Memang kita tak boleh handle dengan suasana pejabatnya, kita tak boleh handle dengan grup WhatsApp yang menyindir sana sini, kita tak boleh handle kadang-kadang masalah kat rumah ni macam mana nak buat. So pergi, insyaAllah, cuba pergi ke majlis ulama. Sohbatus salihin itu penting tuan-tuan. Bersohbah dengan orang soleh ni penting. Dan carilah dan rebutlah peluang selagi mana ulama-ulama yang masih wujud. Kalau di Kelantan, saya boleh sebutkan, kalau di Kelantan, Timbalan Mufti Sahibus Samahah Ustaz Nik Abdul Qadir, Allahu Akbar, cukup mengendah diri. Kalau tuan-tuan cari penceramah yang hebat berbicara, tidak ada pada Sahibus Samahah Timbalan Mufti itu. Tetapi jika tuan-tuan mencari ilmu dan hikmah, insya-Allah tuan-tuan akan bertemu dengan hikmah itu pada tubuh orang alim itu. Yang saya sebutkan ialah Sahibus Samahah Timbalan Mufti. Dan semua kita tahu, saya juga sebenarnya dihubungi oleh Encik Rusdan. Saya tanya macam mana dapat nombor saya. Encik Rusdan kata melalui Fadilatul Ustaz Haji Zamri Zainal Abidin. Ustaz memang selalu dan Ustaz Zamri ni memang seorang yang sangat berakhlak, dan saya mengasihi beliau. Dan kita semua pun perlu mendekati orang-orang soleh sebegini. Wallahu alam, beliau pun makin sibuk sekarang ni. Tak tahu lagi ada peluang jemput ataupun tidak. Okey, tak apalah. Jadi ala kulli hal, apa yang saya nak bagi tahu, kita bincang soal Isra' Mi'raj ni, ialah kita bincang, lepas ni kita balik, kita makan, kita lupa. Dan lepas ni kita akan Isra' Mi'raj, sekadar melengkapkan kita punya KPI surau. Sebab semua masjid dah jemput ustaz-ustaz untuk kuliah Isra' Mi'raj, maka surau ni pun tak boleh terkecuali. Maka kita jemput untuk kuliah Isra' wal Mi'raj. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, yang kita dapat ni hanya untuk diri kita. Lepas ni apa kita nak buat untuk pedoman hidup kita? Bila dah hadapi macam-macam keadaan, maka terus sahaja pergi ke majlis-majlis ulama. Ustaz-ustaz biasa ni insya-Allah tuan-tuan boleh cari di mana-mana masjid. Maksud saya tuan-tuan nak cari majlis ilmu bersama alim ulama itu sukar. Maka yang wujud di Kuala Lumpur ni setakat ni saya faham ialah, saya lihat, pergilah kepada mufti wilayah tersebut.
Pergilah ke majlis beliau, insya-Allah tuan-tuan akan rasa ketenangan tu. Orang soleh ni dia ada nur dia yang luar biasa. Ada benda tu macam mana nak dapat? Dia tak dapat melalui kita asyik berceramah, tak dapat. Dia tak akan dapat hanya melalui kita buat amal biasa, tak dapat. Tetapi dia akan dapat bila seorang tu mutqin, muttaqi, dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia cuba untuk jadi insan yang soleh. Dan dari situ kita akan dapat memang orang ni memang orang soleh sungguh lah. Dan bila kita rasa Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra' wal Mi'raj yang kita nak bincangkan malam ni dia banyak version lah. Ada versi yang kita tengok panjang berjela. Kita tengok poster tu, yang katanya Nabi akan bermula perjalanannya ialah dari Masjidil Haram. Bila dari Masjidil Haram, maka Nabi akan singgah di Yaman, singgah di Mesir, Nabi akan singgah di situ dan sini. Tetapi bila kita lihat kepada sumber yang insya-Allah lebih tepat, maka perjalanan Nabi, bermula episod perjalanan Nabi ialah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Direct, tak ada berhenti. So siapa yang kata berhenti, saya wallahualam, kalau tanya saya kata saya tak jumpa lagi lah riwayat yang kata berhenti tu, melainkan riwayat yang kurang tepat. Tapi kita jangan menyalahkan pula jika ada ustaz-ustaz lain datang bagi tahu. Tak apalah, itu apa pembacaan dia. So apa pembacaan yang saya dah baca dan kita dengar dari muhadarah ataupun pengajian-pengajian dari para alim ulama masyayikh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebahagian yang disebutkan sebenarnya Nabi pada malam Isra' itu, apakah maksud Isra'? Isra' ni berjalan, diperjalankan. Mi'raj tu diangkat. Itu kena beza, kena faham. So Isra' ini ialah perjalanan Nabi. Nabi berjalan dari Mekah Al-Mukarramah yang kita sebutkan di Masjidil Haram. Ada 3 riwayat yang katanya Nabi tengah tidur dalam rumah dia pada waktu tu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Nabi tidur di rumah Ummu Hanif. Pendapat yang ketiga ialah Nabi sedang berehat di dalam Masjidil Haram berdekatan dengan Kaabah Al-Musyarrafah. Dan bila saya tengok mana pendapat yang paling kuat setakat ini, jangan attack saya pula, kan? Bahaya zaman viral ni. Zaman viral ni orang memang kadang orang benci dengan kita ni. Orang kan potong kita punya video tu, lepas tu orang akan sebar. Salah ni salah. Dia pun buat report dengan pihak berkuasa. Habis kena ban. Sebenarnya tu cukup berbahaya sebenarnya. Tapi pendapat yang saya pilih lah, Nabi sedang tidur di dalam Masjidil Haram berdekatan dengan Kaabah Al-Musyarrafah. Bila Nabi tengah tidur, malaikat Jibril datang, wa aiqadha nabiyyah. Maka Nabi dikejutkan oleh malaikat Jibril. Pada malam ini kita akan memulakan satu rihlah yang panjang. Sebelum kejadian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sebenarnya, bila kita bercakap soal Isra' Mi'raj ini, ianya tentang mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizatul Rasul. Yang kita semua tahu, yarahun nas faqad naba'al ma'u min baini asabi'ihi syarifah. Pernah keluar air di antara celah-celah jari Nabi. Itu mukjizat. Wa kana al-ghamamu yudhalliluhu aynama sara. Ketika mana Nabi berjalan, maka awan akan memayungi Nabi. Itu juga mukjizat. Wa insyaqqa lahul qamar. Maka Nabi pernah membelah bulan. Orang ramai tak percaya. Tetapi itulah kebenaran, itulah mukjizat. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sedang melalui Isra' dan Mi'raj ini ialah tentang akidah kita. Tuan-tuan nak percaya ke, tak nak percaya ke, kena percaya. Faham ke tak ni? Macam mana?
Terkejut? Allah Akbar. Soalan saya tentang Isra' dan Mi'raj ni, adik-adik ni dengar bagi tahu cikgu-cikgu ni. Sekarang cuti sekolah. Allah Akbar. Baru nak bersyarah esok hari. Okey, tak apa. Isra' Mi'raj ni tentang akidah kita, kepercayaan kita. Bagi tahu cikgu dan kawan-kawan, cikgu nak percaya ke? Cikgu tak nak percaya ke? Cikgu kena percaya. Sudah. Jam cikgu ni. Macam mana ni? Jadi itu soal akidah. Soal akidah ni dia tak ada pilihan. Dia tak ada kita rasa, kita kata puasa sunat lah, puasa sunat. Tak nak buat dah, tak apa dah. Tak apa, itu pilihan. Kita boleh kata nak ataupun tak nak. Tetapi bila kita bercakap soal akidah ni, nak percaya ke, tak nak percaya ke, kena percaya. Memang Nabi berjalan, diperjalankan. Dan kita semua tahu, ketika mana Nabi fa inda sidratil muntaha tawaqqafa Jibrilu liyataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram lalu menuju ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan, diangkat ke langit pertama, langit kedua, ketiga, sehingga Sidratul Muntaha. Apakah maksud Sidratul Muntaha? Sidrah ni apa? Daun sidir. Apa daun sidir sekarang ni? Yang buat kalau mati tu, mandikan jenazah apa? Daun apa? Daun bidara. Sebab tu daun bidara ni orang kata antara bentuk perubatan Islam. Sebab benda ni disebut sidrah. Muntaha, di tempat yang teratas. Ketika mana Nabi akan pergi ke paling akhir, maka disebutkan, Jibril sebutkan kepada Rasulullah, anta ya Rasulullah. Wa qala Jibril li Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, anta, kamu ni, in taqaddamtu, aku ni Jibril, in taqaddamtu ihtaraktu, kalau aku pergi lebih atas lagi untuk jumpa Allah, maka aku akan terbakar. Wa ana in taqaddamtu ihtaraktu, in taqaddamta ihtaraktu, wa ana in taqaddamtu ihtaraktu, in taqaddamta ihtarakta, wa ana in taqaddamtu ihtaraktu. Ya Rasulullah, kamu boleh pergi sampai ke the next level, yang paling akhir jumpa Allah. Tapi kalau aku akan terbakar serta merta. Allahu Akbar. So sebenarnya Nabi datang ni, apa mission yang Nabi pergi untuk jumpa Allah? Dan Allah telah memberikan satu perkeliling yang besar, titah yang paling agung, iaitu as-salah, solat. Nabi berdakwah umur berapa, tuan-tuan? Mula berdakwah Nabi umur berapa? 40? Are you sure? 40? 40 ke adik-adik? Itu memberikan jawapan yang tepat lah. Apa? Betul lah tu, 40 tahun. So Nabi bila 40 tahun, maka sampailah wahyu kepada Nabi. Bila Nabi dah serabut sangat dengan suasana yang tak kondusif untuk Nabi, maka Nabi akan panjat ke Gua Hira. Bila Nabi panjat ke Gua Hira, tuan-tuan pernah naik Gua Hira? Tak. Nanti bagi tahu ayah suruh pergi harga mahal juga sekarang ni, umrah ni 9 ke 10 ribu. Tak apa, bagi tahu kumpul duit ke macam mana ke, pergi umrah. Dan kalau ada peluang, tuan-tuan cuba pergi ke Gua Hira. Sekejap je panjat, dalam 25 minit je. Cuma dia kena fit sikit je. Kita boleh hiking, takkan takat Gua Hira tak boleh. 25 minit. Bila naik ke Gua Hira, tuan-tuan akan sampai ke yang paling akhir. Dan ironinya, paling akhir, yang paling hujung tu, paling tinggi tu, kita akan turun sikit. Sikit je. Dan celah-celah tu,
Dia ada skill dia. Dia ada dua laluan. Memang kalau kita masuk macam ni, tak lepas. Kita kena masuk gini. Apa orang panggil? Mengiring ke apa, ikutlah. Saya pun susah nak sebut. So bila kita masuk ke celah-celah tu, kita kata baru kita tahu fizikal Nabi. Nabi bukan perut buncit. Nabi seorang yang tough. Nabi seorang yang sasa. So kalau kita yang mungkin ke depan sangat, memang susah. So ada cara dia. So Nabi ni dia akan pergi ke celah-celah tu, dan Nabi akan berada di kawasan satu kecil tempat dia solat. Dan betul-betul kita punya tempat Nabi solat tu menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah. Dan adanya sekarang kita akan nampak menara jam tu lah. Itu dia punya ni. Tapi orang tanya saya, menara jam tu kan bangunan pencakar langit, dan itu kan tanda-tanda kiamat. Saya kata, ya, benda memang pencakar langit ni memang tanda-tanda kiamat. Lepas tu dia orang tanya saya balik, okey, kalau bangunan pencakar langit ni tanda kiamat, maka kenapa Arab tu membina bangunan yang tinggi? Wallahu ta'ala alam, kita tak boleh nak sekat. Ini ialah peristiwa akhir zaman dan benar-benar akan berlaku. Selepas ini kita bersedia untuk menghadapi tanda-tanda besar yang kita semua dah tahu, hampir komplit 95% ke 93%. Tinggal tak berapa banyak lagi untuk kita komplit ke tanda-tanda besar. Imam Mahdi tanda besar ke tanda kecil? Tanda besar? Ya? Adakah anda yakin? Al-jawabu la. Jawapannya bukan. Imam Mahdi ialah tanda antara penyempurna tanda kecil ke tanda besar. Bila dah komplit semua, datang Imam Mahdi, itulah yang terakhir tanda kecil dan membuka ke pintu tanda alamat kubra, kiamat kubra. Yang disebutkan secara nyatanya dalam hadis ialah Al-Masih Ad-Dajjal. Bila Dajjal keluar ni tuan-tuan, dia akan berada pada waktu Imam Mahdi. Imam Mahdi ni siapa? Imam Mahdi ni nama dia Muhammad bin Abdullah. Ismuhu kasmi. Nama dia seperti nama aku, kata Nabi. Muhammad bin Abdullah, dari jalur keturunan Sayyiduna Hasan. Sebahagian ni kata Husain, yang tepatnya ialah Hasan. Nama dia Muhammad bin Abdullah, dan dia pun tak tahu dia tu Imam Mahdi. Apakah makna Al-Mahdi? Mahdi ialah pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Itulah Mahdi. Maka bila dia keluar tuan-tuan, apa yang Nabi sebutkan, fabayi'uhu walau habwan ala thalji. Hendaklah kamu bai'ah kepadanya sekalipun kamu terpaksa berjalan dalam salji. Ini sabit hadis yang sahih. Ini benda yang akan berlaku lepas pada ni, dan kita akan tengok peristiwa ni kalau panjang umur kita. Yang kalau tak panjang umur kita, anak-anak cucu kita ni akan tengok. Sepersiapkanlah diri kamu, perhatikanlah apa yang akan terjadi. Ini tanda-tanda basirah orang-orang mukmin, mukminat yang yang takut kepada Allah. Kemudian Nabi bermula dari kota Mekah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram. Maka dikejutkan oleh malaikat Jibril. Lalu didatangkan buraq, dabbatul buraq, yang binatang yang namanya buraq, yang lebih besar sikit dari himar, kecil sikit dari baghal. Ini semua ni istilah-istilah yang semua kita tahu. Kemudian yang kita tahu, sebelum Nabi nak hadapi peristiwa ni, Nabi umur berdakwah ialah 40 tahun. Hanya Allah menitahkan arahan untuk solat ini ialah pada tahun yang ke-11 ataupun 12 selepas kebangkitan. Maknanya 10 tahun tuan-tuan, Nabi tak bincang lagi soal solat ni. Nabi hanya bincang soal pembinaan akidah, kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada hari kiamat. Lepas ni kita akan mati. Lepas ni kita akan hadapi soal
syurga neraka. Perkara ni kita akan hadapi, akan berlaku azab kubur, azab api neraka itu benar, syurga itu benar, neraka itu benar. Wahai tuan-tuan, takutlah kepada Allah. Dan kita akan hadapi perkara-perkara sebegini. Nabi terapkan selama 10 tahun panjangnya tentang akidah ini, dan dia bukan perkara main-main. Yang backup Nabi ni sepanjang 10 tahun ialah Khadijah. Wa ammuhu Abu Talib. Kemudian Abu Talib yang membela Nabi. Pada tahun ke-10, on the way ke-11 tu, Khadijah meninggal, wafat. Nabi dah rasa down yang tak boleh cerita. Umur Khadijah meninggal sekitar 60-70, boleh semak semula. Bila Khadijah meninggal, satu-satunya yang selalu bantu dari segi duit ni, selalu bantu dari segi wang, ataupun yang selalu bantu dari segi harta, ialah Khadijah. Pada waktu tu, Quraisy ni hanya boleh menyindir Nabi je. Pada waktu itu mereka hanya boleh menghina Nabi secara tak langsung. Tapi dia orang tak boleh apa-apakan Nabi lagi. Dia orang tak boleh sentuh badan Nabi, tak boleh lagi. Memang tak boleh. Sebab siapa yang backup ni? Abu Talib. Bila dia orang cuba buat peristiwa untuk muqata'atun Nabi, dia orang cuba memulaukan Nabi, habis-habis harta Khadijah backup untuk bagi makanan kepada orang yang dipulau. Bila Khadijah dah meninggal, ya Allah ya Karim, apa aku nak buat? Ini perasaan Nabi. Tak berapa lama lepas itu, Abu Talib yang selama ini membela baginda pun dah tak ada. So tinggal keseorangan. Pada waktu tu, bila dah tak ada payung besar ni, dan bila dah tak ada orang yang selalu tolong kita ni, memang dia orang dah berani naik tocam dah. Pada waktu itu dia orang berani baling batu pada Nabi. Pada waktu itu dia orang dah berani nak baling perkara-perkara yang menyakitkan Nabi. Dan semua kita tahu, pada waktu Nabi dah kehilangan siapa-siapa, Nabi tak tahu nak mengadu dengan siapa dah. Maka telah datang keluarga Alu Yasir, iaitu Sumayyah, datang dari Yaman, bertemu Nabi, lalu mengucapkan 2 kalimah syahadah, memperakukan Nabi sebagai Rasul terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi Allah Tuhan aku, dan aku bersaksi Nabi itu hamba Allah dan pesuruhnya yang telah diutuskan oleh Allah. Dia orang dah berani sentuh. Lalu Sumayyah dan keluarganya diseret ke tengah padang pasir. Bermulanya fasa ta'dzibu al-mu'minin. Orang-orang yang lemah ini diazab oleh pemuka-pemuka yang jahat itu. Nabi berlalu, Nabi pergi dekat Sumayyah. Nabi tak boleh buat apa. Nabi rasa sedih. Apakah ini kesudahan orang yang ikut dia? Nabi kadang-kadang rasa fed up, rasa nak berhenti. Tapi kerja dakwah tak boleh berhenti. Memang Allah dah pilih dia sebagai Nabi, dan dia kena teruskan, dia tak ada pilihan. Tapi dia dah tak ada orang nak bela dia. Yang bela dia pun kedua-duanya telah wafat kembali kepada Allah. Dan lagi tragis, Abu Talib itu tidak sempat mengucapkan 2 kalimah syahadah. Orang-orang yang berjasa kepadanya. Dan bila berlaku sedemikian, hanya Nabi sebutkan mereka telah mengazab, menyeksa keluarga Yasir itu, Sumayyah itu sehingga mati. Hanya Nabi boleh datang, sabran ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Temu janji kamu ialah dengan Allah dalam syurga, bukan sekarang. Itu sahaja apa yang Nabi boleh bagi tahu. Dan akhirnya menyaksikan faqad ustushhidat Sumayyata thumma ba'dahu zawjuha Yasir. Kemudian wanita pertama yang syahid, semua kita tahu, ialah Sumayyah, diikuti oleh suaminya yang telah meninggal dunia, diseksa dan dibunuh. Nabi dah tengok macam tu, Nabi tak tahu nak buat apa dah. Nabi tak tahu nak mengadu dengan siapa. Sebelum ni ada isteri, dan Nabi keseorangan tuan-tuan. 3 tahun Nabi tak kahwin
Nabi monogami 10 tahun. 10 tahun ke berapa lama? Nabi kahwin umur 25. Dan Nabi tak kahwin dengan siapa-siapa sepanjang Nabi dengan Khadijah. Bila Khadijah dah wafat, Nabi ambil masa untuk bangkit kembali. Dalam tempoh tu Nabi keseorangan. Tak ada orang backup Nabi. Yang ada hanyalah orang-orang yang miskin, yang lemah, tak ada kuasa. Tetapi As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq benar-benar sahabat sejati. Pada hari yang demikian, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi ada mimpi. Dia macam nampak seolah-olah kita ni akan ada masa depan di satu tempat, tapi Nabi tak sure mana tempat tu. Tapi Nabi mimpi, lalu Nabi dapat ilham. Nabi kata dengan anak angkat dia, namanya Zaid bin Harithah, "Ya bunayya, wahai anakku, jom kita pergi ke Taif. Kita berdua kita pergi ke Taif. Sesungguhnya aku nampak masa depan yang gemilang di Taif ini." Dan Nabi cuba pergi. Dan Nabi ingatkan, insya-Allah lah, paling kurang kalau dia orang tak terima pun, dia orang akan layan Nabi ni elok-elok. Tapi benda tu tak berlaku. Lagi teruk, dia orang rejam Nabi, balik batu dari arah atas sana. Allahu Akbar. Sehinggalah malaikat pada waktu itu berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Akhsyabain, kalau kamu izinkan aku untuk hampak puak-puak Taif ni, maka akan aku lakukan." Tapi Nabi stop. Nabi kata, "Tak, jangan. Khalilullah, kekasih Allah." Sayang Nabi pada orang ramai. Tak apalah, mungkin cucu dia lagi akan datang, akan jadi orang yang baik. Memang betul pun. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Saudi, Taif antara orang yang agak lembut lah. Tapi cuma berjaga-jaga, jangan kenangkan cerita lama. Kadang-kadang ada juga kawan-kawan kita ni, dia rasa nak usir orang Arab. "Oh, Datuk engkau dulu yang baling Nabi kan?" Oh, kasar dia punya gurauan dia tu. Dia bergurau macam tu. Hamba Allah ni kecil hati. Sebab kita kata kita serang datuk nenek moyang kita. Oh, keturunan korang lah yang dulu yang baling batu dengan Nabi ni. Macam ni puak-puak kamu rupanya. Ada kawan saya, dia mengusik Arab macam tu. Berubah muka hamba Allah ni. Malu, rasa sedih, rasa geram tu ada. Janganlah. Tapi bila kita lihat sekarang ni, penduduk Taif antara yang agak lembut lah dari bangsa Arab yang kita jumpa selain Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi pergi ke Taif, Nabi dihalau dan Nabi dikeluarkan. Dia lagi tragis, Nabi on the way nak masuk ke Mekah tu, Nabi tak boleh masuk. Kenapa macam tu? Sebab dia ada undang-undang pasport immigration dia. So Nabi keluar tanpa pasport lah, sebab pasport pun kena halang. Tekanan pihak penguasa pada waktu itu. Bila dah kena demikian, siapa yang bantu Nabi? Nama dia Mut'im bin Adi. Inilah Mut'im bin Adi, Nabi kata dia tak Islam tapi dia kata benda ni, dia kata dari sudut kemanusiaan, benda ni tak betul. Kenapa nak halang Muhammad masuk dari kampung dia? Kenapa? Kau siapa nak halang tu? Dan akhirnya dia yang hantar bantuan, menggunakan kuasa dia sebagai pegawai Mekah pada waktu itu. Dan dia guna kuasa dia, berani daripada tindakan pihak penguasa, daripada pihak parlimen dan sebagainya. Perdana Menteri Abu Jahal, dia tak peduli pada waktu itu. Dia gunakan kuasa dia, maka di atas nama Mut'im bin Adi, aku yang menjamin Muhammad bin Abdullah dan anak angkatnya Zaid bin Harithah akan selamat masuk kembali semula ke rumahnya. Dan Nabi kenang jasa Mut'im bin Adi ini. Nabi kata, kalaulah hari ni bila Nabi di Madinah, kalaulah Mut'im bin Adi minta apa yang dia nak minta sekarang, aku nak bagi je. Tapi Mut'im bin Adi belum Islam. Dia tak Islam sampai ke akhir hayatnya. Dia kekal sebagai non-Muslim ataupun kafir. Tetapi dia telah berjasa besar pada Nabi, dan Nabi mengenang peristiwa tersebut. Nabi dah dalam keadaan tekanan. Orang yang paling dia kasih telah meninggal dunia, yang diharapkan pergi ke Taif akan membantu dia, tetapi turut melanyak Nabi. Maka ketika itu Nabi bila dah sedih sangat, Nabi tertidur di kawasan Kaabah. Waktu malam Nabi tertidur. Bila saya tengok, sebenarnya kita macam tu lah kot. Bila kita tengah stres, kita bukan keluar rumah, tapi kita cari ke masjid. Kita berehat kejap, tak tahu nak buat apa dah. Dah lost lah. Nak bercakap, nanti ada orang yang menyampai pula. Bagi tahu macam ni, dia orang faham lain. Nabi tertidur di kawasan Kaabah.
Malaikat Jibril datang mengejutkan Nabi. Lalu wahai Muhammad, pada malam ini kamu akan di-Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah. Maka Nabi dalam keadaan yang tak bersedia sebenarnya, maka nampak Buraq, binatang ini yang bernama Buraq. Dan Nabi naik ke dalam Buraq yang kita semua tahu sur'ah kecepatannya. Dan bermula perjalanan Nabi terus pergi ke Masjidil Aqsa Asy-Syarif. Sampai di Masjid Aqsa, Nabi telah menyolati. Bahasa Melayunya menyolatkan ke menyolati? Saya ingat pakar bahasa Melayu dulu, sekolah rendah saya. Sampai sekarang ni saya ingat almarhum dah. Guru pakar bahasa Melayu. Dia bagi tahu saya, solatlah kamu sebelum kamu disembahyangi. Itu yang lebih tepat. Solatlah kamu sebelum kamu disolati, bukan sebelum kamu disolatkan. Dah saya ingat ilmu dia ni sampai dia dah meninggal dunia dah. Pakar bahasa Melayu, siapa nama cikgu? Wallahualam. Nabi solat mengimamkan seluruh para anbiya. So bila orang tanya saya, bukankah semua Nabi dah mati? Macam mana Nabi akan mengimami solat para anbiya? Jawapannya, kita jangan tanya benda-benda ni. Qulir ruhu min amri rabbi. Semua ni urusan roh. Roh ni urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kami tak bagi tahu tentang makna roh ini kecuali sedikit saja. Kita kena beriman pada Allah, ialah Nabi mengimami solat seluruh para anbiya pada waktu tersebut. Maka bermulalah Nabi akan dimi'rajkan. Sebahagian riwayat menyebutkan pada waktu ini Nabi diberikan dua pilihan. Yang pertama susu, yang kedua al-khamr, arak. Lalu Nabi memilih susu. Sebenarnya arak belum diharamkan lagi pada waktu tu. Tak ada lagi hukum hakam ni. Hukum hakam nikah, kahwin, haram minum arak ni hanya bermula di Madinah Al-Munawwarah. So kalau Nabi pilih arak pada masa tu pun halal je untuk Nabi pun. Kalau Nabi pilih susu pun tak ada masalah. Kalau Nabi nak minum arak pun tak ada masalah pada waktu itu. Sebab belum ada lagi hukum hakam syar'iyah mengharamkan minum arak pada waktu itu. Tapi Nabi ni memilih laban susu. Sebahagian riwayat sebutkan ada 3. Pertama madu, kedua susu, ketiga arak. Tapi Nabi memilih susu. Kemudian malaikat Jibril menyebutkan, laqad hudita, sesungguhnya kamu telah memilih sesuatu yang fitrah untuk umat kamu. Maka bermulalah perjalanan Nabi daripada langit dunia ni, melepasi langit dunia, pergi ke langit pertama. Bila nak masuk ke langit pertama ni, maka malaikat yang menjaga pintu langit pertama menyebut, man, siapa itu? Jibril sebutkan, huwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad uhiya ilaih. Adakah dia dibangkitkan oleh Allah? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, ya. Fafutihat babus sama. Maka dibuka pintu langit yang pertama. Melalui pintu langit yang pertama, lalu malaikat Jibril memperkenalkan dan mempertemukan, ini Nabi Allah Adam, salim ala abika, berilah salam kepada ayah kamu, iaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, assalamu alayka ya Nabiyallahi wa abi. Assalamu alayka, ke atas Nabi Allah dan ayahku. Kemudian Nabi Adam sebutkan, marhaban bibni wa nabiyyis salih. Selamat datang kepada anakku dan Nabi Allah yang salih. Itu langit pertama. Kemudian jarak antara langit pertama, ma bainas samai ila sama'il ukhra hiya 500 am, iaitu 500 tahun perjalanan jarak biasa. Langit pertama nak pergi ke langit kedua tu 500 tahun jarak perjalanan. Dan bila pergi ke langit kedua, benda sama yang ditanya oleh malaikat, man, siapa yang bersama kamu wahai malaikat Jibril?
itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad uhiya ilaih, sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepadanya. Kemudian Nabi bertemu dengan dua orang Nabi, iaitu Nabi Isa, kemudian Nabi Yahya. Kemudian Nabi sebutkan, malaikat bagi tahu Nabi itu adalah Isa dan Yahya, sallim alaihima, berilah salam kepada mereka berdua. Lalu Nabi sebutkan, assalamu alaikuma, assalamu alaikum, ke atas kamu berdua. Lalu mereka berdua itu, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya, jawabkan kepada Nabi Allah Muhammad, marhaban bi nabiyyis salih wa akhis salih. Marhaban, selamat datang kepada Nabi yang saleh dan saudara kami yang saleh. Dan meneruskan perjalanan ke langit ketiga pun sama. Man, siapa yang ditanya itu? Siapakah yang datang ini? Maka Jibril mengatakan, huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang terakhir. Dan Nabi bertemu dengan Nabi Allah Yusuf pada langit yang ketiga. Salim ala Yusuf, berilah salam pada Yusuf, assalamu alaika. Nabi sebutkan assalamu alaika, dan Nabi Yusuf menjawab, marhaban binabiyyis salih wa akhis salih. Selamat datang kepada Nabi yang baik, lagi sejahtera, lagi saleh, dan saudara kami, sahabat kami yang dirindui, yang lagi baik akhlaknya. Lalu pergi ke langit yang keempat, maka Nabi telah bertemu dengan Nabi Allah Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Idris telah diangkat ke langit oleh Allah Azza wa Jalla. Dan bertemu dengan Nabi Allah Idris, marhaban bi nabiyyis salih wa akhis salih. Selamat datang kepada sahabat kami, saudara kami, dan Nabi Allah yang saleh. Pada langit yang kelima, Nabi telah bertemu dengan Nabi Allah Harun. Marhaban bi akhis salih wa nabiyyis salih. Selamat datang kepada saudara kami Nabi Allah Muhammad, saudara kami dan Nabi Allah yang saleh, dan sahabat kami yang saleh. Pada langit yang keenam, Nabi telah bertemu Nabiullah Musa. Telah bertemu Nabi Allah Musa. Dan Nabi Allah Musa sebutkan pada Nabi, man, siapa kamu? Maka Nabi beri salam, assalamu alaika, selamat sejahtera ke atas kamu, wahai Nabi Allah Musa. Kerana kalau kita baca Quran, kada fil Qur'ani an yakuna lahu Musa. Dalam Quran ni, cuba baca Al-Baqarah, dah banyak surah ni, hampir 3/4 ni cerita tentang Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi bagi salam pada Nabi Allah Musa, dan sewaktu Nabi akan beredar, Nabi Allah Musa tiba-tiba fabaka, Nabi menangis. Nabi Musa menangis. Lalu ditanya, kenapa engkau menangis? Kerana dikatakan Nabi, umatnya akan berada di pada mahsyar kelak. Sesungguhnya dalam satu hadis yang disebutkan, ketika mana umat ini akan dihimpunkan di pada mahsyar, ishruna mi'atu wa ishruna saffa. Ahli syurga ni ada 120 barisan. Ummati, Nabi sebutkan, umat aku ni thamanuna saffa, 80 barisan. Selebihnya ialah umat-umat terdahulu. So Nabi Musa ni menangis bahawasanya dia pun tidak mampu untuk dapat level macam Nabi, tapi Nabi dapat kemuliaan sampai ke tahap ini. Dan Nabi pergi ke langit ketujuh, dan Nabi melihat lautan yang luas, dan Nabi bertemu dengan ayahnya, iaitu Nabi Allah Ibrahim. Dan malaikat Jibril sebutkan, salim ala abika, beri salam kepada ayah kamu. Sebab ayah jumpa, dan kita semua tahu wajah Nabi Allah Ibrahim aktsaru syabhan biwajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya hampir serupa dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beri salam pada, assalamu alayka ya abi, salam sejahtera ke atas ayahku. Dan dijawab oleh Nabi Allah Ibrahim, marhaban bibni,
Selamat datang anakku. Allah rindunya kan. Lama dah nak jumpa ni. Marhaban bibni wa nabiyyis salih. Selamat datang anakku dan nabi yang saleh. Teruskanlah perjalanan kamu menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka sampailah ke Sidratul Muntaha yang disebutkan oleh malaikat Jibril, in taqaddamta ikhtaraqta. Jika kamu yang pergi, kamu akan lepas. Wa in taqaddamtu ihtaraktu. Jika aku yang pergi dengan kamu, aku akan terbakar. Maka Nabi beroleh kemuliaan oleh Allah. Nabi pergi direct jumpa Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berikan satu amanat dan wasiat yang berguna, wahai adik-adik. Dengar ni. Dengar yang main handphone tu dengar kejap. Allah nak kita solat dan jaga solat. Allah bagi 50 waktu pada awalnya. Nabi dia tak tanya banyak, dia turun ke langit ke-6. Kemudian Nabi Musa tanyakan, apa yang Tuhan kamu beri pada kamu? Furidatis salah. Diwajibkan ke atas aku dan umat aku 50 waktu solat. Irji' ila rabbika fasalhu takhfif. Wahai Muhammad, kamu pergilah jumpa Tuhan kamu lagi sekali, minta keringanan. Tolonglah turunkan sikit amount tu. Minta diskaun dengan Allah. Nabi pergi dan Allah turunkan daripada 50 kepada 40. Dan benda ni berlaku sehinggalah akhirnya tinggal 5 rakaat. Bahkan Nabi Musa sebutkan, faqad alajtu, aku dah try dah umat aku dulu, dia orang tak mampu. Pergilah wahai Muhammad, tengok apa pengajarannya. Nabi jumpa Nabi Musa langit ke-6. Nabi Musa ni dia very concern dengan kita ni, dengan umat kita. Dia tahu kita tak mampu, tapi dia nasihat Nabi, minta dengan Tuhan, minta diskaun. Dan Nabi pergi dan Nabi unalik, dan benda sama Nabi sebutkan, irji' ila rabbika, pergilah kamu kepada Tuhan kamu, fasalhut takhfif, minta diskaun dari Allah. Dan Allah bagi pun diskaun tersebut, sehinggalah tinggal 5 rakaat sahaja. 5 rakaat ke 5 waktu? Saja nak test, takut mengantuk. 5 waktu. 5 waktu sehari semalam menyamai 50 waktu yang telah diberikan oleh Allah sebelum ini. Nabi ni, tengok kita ni pun, Nabi ni kira junior lah. Maknanya Nabi yang terakhir. So Nabi dengar kata-kata senior ni. So kita pun macam tu lah, tempat kerja ke ataupun tempat mana-mana ke, hormatlah orang yang dah makan garam lama. Ini pengajarannya daripada Isra' Mi'raj ni. Apa yang Nabi nak tinggalkan mesej dengan kita? Nabi ulalik, Nabi dengar saranan dari orang lama ni. Kita walaupun tahu serba-serbi, ada PhD ke, ada master ke, tapi pengalaman ni dia tak boleh dibeli dengan ilmu. Secara kita nak belajar, contoh kita hadapi sesuatu keadaan, aku pernah lalu situasi ni, tapi aku tak tahu macam mana. So kita bercakap dengan pengurusi surau, contohnya kata, kalau kita buat macam ni, ada tentangan ni, so better kita hold. Tak boleh jemput ustaz ni, kontroversi ni contohnya. Contohnya macam tu. So kita dengar, Nabi ni dia dengar pendapat orang lama. Sebenarnya istilah makan garam ni bagus jugalah pada saya. Istilah makan garam ni, dengar nasihat-nasihat orang lama ni perlu. Sebab Nabi dah tunjuk contoh begini. Nabi dengar apa yang Nabi Musa sebutkan. So kita bila kita dapat sesuatu perkara pun, janganlah kita hanya bertindak seorang diri, ikut kepala kita je. Dengarlah juga orang lama ni, nasihat orang lama ni. Orang lama ni ada hikmah. Dia dah lalui peristiwa tu. Nabi tinggalkan beberapa peristiwa sehinggalah dapat 5 waktu itu. Dan lalu Allah memuliakan Nabi. Malaikat Jibril bawa Nabi ke satu tempat yang disebutkan oleh Baitul Ma'mur. Tempat yang di mana malaikat apabila masuk ke dalamnya, sebanyak 70,000 malaikat setiap hari macam tu. Lam yakhruju, mereka tidak akan keluar ila yaumil qiyamah, sehinggalah tiupan sangkakala terjadi. Dan akhirnya bila Nabi akan pulang, Nabi pun turun ke langit dunia, Nabi sambung tidur di tempat yang sama. Bangun pagi tu, Abu Jahal datang. Dia tengok, pelik Muhammad ni tidur tepi ni. Bima tu fakir, kau fikir apa tu? Maladhi asyghalak, apa benda yang engkau tengah nak bagi tahu aku? Kau nak bagi tahu ke? Nabi kata,
Laqad sesungguhnya zahabtu ila al-Masjidil Aqsa. Aku dah pergi ke Masjid Al-Aqsa. Oh, Abu Jahal dapat poin ni. Alhamdulillah dah dapat poin dah. Dia dah bagi tahu orang ramai. Muhammad dah gila dah. Orang ni bila dah benci ni, bila dapat satu modal nak hentam orang ni, lama dah tunggu ni. Orang kata dapat apa ni? Senjata Nabi Muhammad kata semalam aku pergi ke Al-Aqsa. Sah gila. Dia kata kau nak aku kumpulkan orang ramai. Nabi kata tak apa, panggil orang ramai tu. Aku nak bagi tahu aku pergi ke Masjidil Aqsa. Maka ramailah berkumpul pada waktu itu. Muhammad bagi tahu dia orang. Hadithhum bimal alladhi qad haddathani bih. Engkau bagi tahu apa yang kau bagi tahu aku sebelum ni. Engkau pergi ke Masjid Al-Aqsa kan? Pergi bagi tahu. Nabi sebutkan semalam aku pergi ke Masjid Al-Aqsa. Ramailah. Gelak dengan Nabi-nya. Tak kurang juga yang buat macam ni. Muhammad. Yang tepuk dahi ni ramai. Tapi ada juga segelintir kecil yang masuk Islam disebabkan peristiwa tu. Nabi tak boleh buat apa. Allahu Akbar. Tak ada orang percaya. Kadzabuni, mereka semua mengolok-olokkan aku. Dah dapat poin untuk ejek Nabi lah. Kita macam tu lah. Bila dalam grup WhatsApp benci dengan seseorang, jangan kick lagi, tunggu dulu. Jangan kick lagi. Kita menganjing dia dulu. Menganjing, sindir. Hamba Allah kat rumah tu tengok Allah memang kata dengan aku ni. Nak saman dia tak mention betul-betul nama kan? Tapi dia duduk nyindir kita. Benda ni poin istihza. Benda ni kelaku buat kafir Quraisy sebenarnya. Berhati-hatilah dalam grup WhatsApp tu. Kalau dah rasa tausik, belah je lah. Ni ada lagi, bila hamba Allah tu dah keluar, punyalah benci, dia berpakat dengan ramai-ramai. Dia bully lah sebenarnya. Dia berpakat ramai-ramai, tiba-tiba hamba Allah tu dah keluar. Ada orang lain invite lagi. Punya nak jadikan Muhammad ni sebagai bahan untuk membalut. Yang buat-buat Quraisy ni wallahil azim, memang mereka mengejek Nabi habis-habisan pada hari kejadian. Nabi bila sampai kepada sahabatnya As-Siddiq Abu Bakar, kalau apa yang Nabi sebut, walaupun aku tak dengar lagi, aku tak bercakap dengan dia, tapi kalau dia sebut aku percaya. Lantas Abu Bakar telah mendapat gelaran As-Siddiq. So apa pengajarannya tuan-tuan? Daripada kita cerita tentang perjalanan ni, saya ceritalah. Nabi jumpa langit pertama, kedua, ketiga, kemudian Nabi turun kembali. Bila ramai memperolok-olokkan Nabi, lalu ada seorang cabar, wahai Muhammad, kalau betul kamu cakap tentang Masjid Al-Aqsa, maka bagi tahu kami sifhulana. Tunjukkan kepada kami berapa tiang yang ada. Nabi diam je. Lalu ditunjukkan kepada Nabi, didatangkan dengan kuasa Allah. Nabi cerita satu persatu. Yang sepatutnya perjalanan dari Mekah ke Al-Aqsa mengambil masa sebulan, dan Nabi cerita sebiji ada berapa tiang. Dan orang tu kata, betul, aku pernah travel ke Al-Aqsa dan aku tahu apa yang Muhammad sebutkan ini benar. Maka puak-puak yang nak memperolokkan, Allah Akbar, betul pula rupanya. Sebenarnya mukjizat, bukan sihir, bukan apa yang kita faham sebagai mimpi. No, dia ialah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajarannya apa tuan-tuan? Yang terakhir ni kita nak tutup ni pukul berapa dah? Pukul 9. Lampau tu saya ni kan. Okey, yang terakhirnya, pengajaran yang kita kena dapat daripada peristiwa ini, Nabi telah bergerak ke Al-Haram, pergi ke Al-Aqsa. Tujuannya ialah, pertama, kena jaga solat adik-adik. Dengarlah. Kalau mak ayah tak bangun, tolong ketuk pintu. Ayah, subuh dah ni. Mak ayah bila dapat macam tu, malu aku ni. Patut aku yang kejut anak-anak ni kan. Okey, jaga solat. Yang kedua ialah kemuliaan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Untuk kita ni, kan Nabi sebutkan, la tashuddur rihal ila thalathati masajid. Jangan kamu travel kecuali pergi ke 3 masjid ni terdahulu. Pertamanya Al-Masjidul Haram, kemudian Al-Aqsa, kemudian Al-Masjidu Hadha, tempat aku ni, itu Madinatul Munawwarah. Maka perbesarkanlah dalam jiwa kita mereka-mereka yang memerlukan bantuan kita di Palestin tu. Memang Allah memang dah bagi mesej dengan kita. Mulianya Masjid Al-Aqsa ni memang kita kena sematkan dalam diri kita. Pokok mana pun, Al-Aqsa ini kiblat pertama kita.
Dan jangan kita hanya fikir tak apalah, yang penting Mekah selamat, tapi Palestin tu nak buat macam mana akhir zaman. Jangan gitu, jangan gitu. Yang nak kena ada dalam diri kita ni usaha lah. Apa yang usaha kita boleh buat? Kalau boleh bagi sedekah, bagi sedekah. Kalau tak boleh bagi sedekah, tembakkan doa. Kalau tak boleh tembakkan doa, kalau ada berita tentang Gaza ni, ambil cana lah untuk pada orang ramai. Dan Allah tidak membiarkan Al-Aqsa ini sehingga akan bertemu janji Allah. Dan kita kena ingat, sesungguhnya peristiwa di akhir zaman kelak, Dajjal akan dibunuh di Babul Lud. Wallahu a'lam berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Benda ni peristiwa akhir zaman, dan kita kena berhati-hati dan mengambil maklum, mengambil ibrah. Sesungguhnya Lailatul Isra' wal Mi'raj, malam Isra' dan Mi'raj ini untuk kita jaga solat dan mengambil berat tentang keadaan Palestin dan Al-Aqsa. Saya rasa setakat tu dululah, panjang pula kan. Saya minta maaf lah, terima kasih banyak jemput saya. InsyaAllah pada Wallahu a'lam, bila pula jumpa insya-Allah. Jumpa lagi. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya berterima kasih kepada Jawatankuasa Surau, pengerusi, Encik Rosdan dan semua yang hadir. Semogalah kita beroleh kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir lupa poin ni. Nabi, masa Nabi pergi ke sampai di Al-Aqsa, Nabi ikat dia punya tali borak tu. Semua orang tanya, kenapa Nabi ikat tali borak tu? Bukankah dia binatang yang telah dihantar oleh Allah kan? Binatang tu takkan lari lah. Sebenarnya apa poinnya pengajaran ni? Nabi ikat berhampiran dengan masjid, maka hati kita kena sangkutkan dengan masjid. Pengajarannya, kena selalu datang masjid dan rumah Allah, insya-Allah. Itu sahaja. Allah Ta'ala. Spesifik masa tu dia bermula Isra' tu malam tu masa mana? Ayat kata satu malam perjalanan dia, tapi dia bermula masa mana? Okey. Dia, terima kasih. Nama siapa? Tuan Ashraf. Ha? Encik Isyak. Betul, tak apa, nanti PM. Lepas tu mereka kata dia Nabi mengimarkan solat kan. Itu solat apa? Sebab solat kan selepas dia naik ke atas baru apa? Solat tu. Tapi mereka kata dia mengimarkan solat di Masjid Al-Aqsa. Okey, terima kasih, soalan yang cukup baik. Soalan pertama, Nabi bergerak tu dalam satu malam sebenarnya memang Nabi bergerak sebelum Nabi, bila Nabi tidur, malaikat Jibril kejutkan Nabi, dan memang Nabi bergerak pada waktu dan satu malam sahaja. Orang kata mana sempat? Jangan cerita sempat. Allah pemilik masa. Suka hati dia nak panjangkan, dia nak pendekkan. Waktu dunia yang kita kira 24 jam tak sama dengan waktu lepas kita mati lepas ni. Bila kita mati, orang tanya saya kan, bila kita meninggal dunia lepas ni, kita dalam kubur, kita rasa lama dah hamba Allah ni mati. Sebenarnya tak. Orang berada dalam kubur ni, orang beriman terutamanya, bila dia teruja sangat, dia tengok tempat ni comel, Allah, lawanya tempat ni, nak balik kejap ke atas muka bumi, nak bagi tahu anak-anak isteri, bersegeralah berbuat kebajikan. Lalu malaikat sebutkan, nam kanau matil arus allati la tuqas. Kamu tidurlah sebagaimana kamu tidur malam pertama. Orang malam pertama rasa tak? Jadi Allah pemilik masa. Pada waktu tu hanya satu malam saja. Soalan kedua apa tadi? Solat tu solat waktu apa? Wallahu a'lam, sebenarnya tak ada riwayat menyebutkan solat fardu lagi. Sebab Nabi baru nak naik. Nabi baru nak naik. Tapi simbolik, solat ni dah ada sebelum ni. Tapi sebenarnya Nabi dibersihkan dulu dia punya dada dia, nak jumpa Allah dia dalam keadaan bersih, dan kena solat lah. Sebab tu solat apa-apa pada waktu itu dikatakan wallahu a'lam solat sunat lah. Solat sunat apa tak tahu. Cuma Nabi mengimamkan solat para anbiya. Dan kita dalam apa situasi pun, sedih ke, tekanan ke, ditekan oleh orang ke, ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ista'inu, minta tolong dengan Allah, bisabri, sabar, wassalat, dengan salat. Jadi ni senjata kita yang terakhir. Jangan tinggal solat sunat, jangan abaikan. Itu sahaja yang terbaik yang kita ada. Wallahu a'lam. Tak ada dah kan? Okey, itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Tak maaf panjang pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Petikan saya, rujukan saya, apa yang saya bercakap ini adalah Al-Isra wal Mi'raj, karangan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kalau kita tengok bahasa Arabnya, subhanalladzi sara bi 'abdihi, itu sepatutnya maksudnya Nabi berjalan, tapi bila sebut asra, Allah sendiri yang memperjalankan Nabi, maknanya Allah sendiri yang campur tangan. Masa jadi berubah. Sepatutnya orang kata bila nak naik tu oksigen tak cukup. Tak. Ini mukjizat Nabi, kuasa dari Allah. Wallahu a'lam.